soalan P tadi berkenaan dengan kempen SPR untuk memastikan senarai pemilih SPR yang pada masa ini berjumlah 12.9 juta pemilih sentiasa up to date dan disimpan dalam senarai mengikut undang-undang SPR. Ya. Jadi, salah satu perkara yang saya ingin beritahu di sini ialah sebarang pindaan kepada butir-butir pemilih, pengundi, tidak boleh dilakukan oleh SPR sendiri sesuka hati. Yang boleh membuat pindaan kepada butir-butir bagi pemilih itu ialah kepada pemilih itu sendiri, ataupun kalau dia sudah meninggal dunia adalah kepada waris-warisnya. Saya ingin nyatakan di sini ya, SPR membuat pembersihan daftar pemilih ini setiap hari sepanjang masa waktu pejabat. Berbagai-bagai perkara yang kita jumpai apabila kita bandingkan data pemilih SPR ini dengan databases penduduk negara kita yang diurus dan disimpan oleh JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Semua maklumat daftar pemilih mestilah sama dengan maklumat databases rakyat Malaysia yang tersimpan di JPN. Jadi apabila kita mengadakan kempen bulan Jun ini, sekarang dah 18 hari bulan ya, tinggal lagi lebih kurang 12 hari ya untuk bulan Jun ini. Saya menganggap bulan Jun ini sangat penting dari segi pendaftaran daftar pemilih untuk warga negara Malaysia bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Kerana daftar pemilih yang berakhir pada suku tahun kedua bagi tahun ini, iaitu berakhir pada 30 Jun ya, selepas proses verifikasi dengan JPN, proses display pameran ya, pamer selama 14 hari. Nama-nama yang didaftar bulan Jun ini atau yang diupdate pada bulan Jun ini akan diwartakan pada bulan Ogos. Bulan Ogos. Mungkin minggu ketiga bulan Ogos, mungkin minggu kedua bulan Ogos dan sebagainya. Jadi itu saya menyatakan bahawa gunakan peluang kempen semak bulan Jun ini selama 7 hari dalam seminggu ya, termasuk hari cuti, termasuk Saturday Sunday, daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Semak maksud saya di sini, jika ada ahli-ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan belum dilaporkan kepada JPN, hendaklah dilaporkan kepada JPN oleh saudara maranya. Dan dalam masa yang sama, jika mereka ini adalah pengundi, pemilih, nama-nama mereka boleh dipotong daripada senarai. SPR tidak boleh memotong sesuka hati. Yang kedua, jika sekiranya warga negara dia dilucutkan
ataupun dia memohon warga negara dilucutkan kerana dia nak jadi warga negara lain. Itu pun menyebabkan status dia sebagai pemilih atau pengundi akan terlucut. Begitu juga halnya jika sekiranya pengundi itu gila, mendapat sijil gila juga, mungkin bilangan tak ramai lah, ya, dan sebagainya, ya. Ataupun semasa pendaftaran itu dia dipenjara kerana hukuman mahkamah, itu pun juga tidak layak. Jadi semua ini, ya, SPR tak tahu jika sekiranya pemilih itu tidak memaklumkan kepada SPR. Begitu juga pindaan-pindaan yang lain bagi butir pemilih seseorang. Begitu juga alamat. Apabila seseorang itu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, kalau dia duduk di tempat itu lebih daripada 3 bulan, mengikut undang-undang, pemilih berkenaan perlu, ataupun penduduk berkenaan, penduduk Malaysian berkenaan, perlu meminda meminda alamat tempat dia tinggal, tempat dia bermastautin. Nak menukar ini ialah memaklumkan kepada JPN. Lepas dia tukar alamat dia JPN, kena beritahu kepada SPR. Kalau tidak, SPR tak tahu. Begitu juga banyak perkara ditimbulkan bahawa ada pemilih-pemilih kita ini mempunyai alamat yang sama. Ramai tinggal di alamat yang sama. SPR telah mengkaji perkara ini dengan JPN dan juga di peringkat kita. Ada ketikanya memang berlaku alamat itu sama digunakan sebab-sebab tertentu. Misalnya, rumah itu sebelum itu sebagai rumah sewa. Jadi kumpulan yang menyewa bertukar-tukar. Dan mereka semasa menyewa rumah berkenaan, dia mendaftar sebagai pemilih. Bila dia tukar rumah lain, dia tak beritahu SPR. Yang kedua, ada juga orang menggunakan alamat itu sebab itu alamat yang sah. Rumah dia sendiri, rumah tidak sah, rumah haram. Banyak berlaku ini. Dia gunakan satu alamat. Yang ketiga, ada juga menggunakan alamat saudara mara dia, rumah sah kawan dia, kerana dia balik di rumah itu selepas dia bekerja. Ya, jadi banyak sebab-sebab tertentu yang mereka menggunakan satu alamat. Begitu juga pekerja-pekerja kontrak. Mereka bekerja, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, tapi menggunakan satu alamat tempat tinggal. Tetapi yang banyak juga berlaku yang dikatakan alamat rumah itu bukannya alamat rumah, tetapi adalah alamat locality. Ya, locality. Maknanya locality adalah unit terkecil daerah mengundi. Dalam daerah mengundi mungkin banyak locality. Tetapi locality ini mungkin banyak rumah, banyak addresses. Kerana dia sebagai satu kampung, sebagai satu taman perumahan, sebagai satu apartmen, sebagainya. Ya, jadi itu realitinya di Malaysia. Walau bagaimanapun SPR akan berunding, ya, dengan JPN macam mana untuk memperkemaskan perkara ini. Kadang-kadang alamat itu tak lengkap pada pandangan orang luar. Dia kata tak sepatutnya di Selangor dan wilayah persekutuan ini akan ada berlaku alamat tak lengkap. Alamat lengkap ni mesti ada nombor rumah, mesti ada jalan, mesti ada section, mesti ada postcode dan sebagainya. Sri semakkan tu, dia kata bukan setiap hari, di banyak tempat ke kita boleh buat? Semakkan sebagaimana yang saya telah umumkan. Bukan saja boleh dibuat pergi ke tempat-tempat itu.
Tapi semakan ini boleh dibuat secara telefon. Online boleh? Boleh dengan cara menggunakan web SPR. Dengan cara SMS. Sri, kalau siapa yang telah pun meninggal, dia kena maklumkan pada JPN. Ya. Bukan pada SPR. SPR. Mula-mula sekali, autoriti yang menjaga tentang database penduduk negara kita ini adalah JPN. Iaitu bila melahirkan anak kena beritahu JPN. Pada agama lain bila berkahwin pun kena beritahu JPN. Bila meninggal dunia pun kena beritahu JPN. Jadi apabila diberitahu JPN, JPN akan mengeluarkan sijil mati. Ya. Jadi semua ini boleh disemak dengan cara mudah. Sama ada datang sendiri lagi baiklah, datang ke pejabat SPR. Kalau tidak, no need. You just menggunakan kemudahan-kemudahan perhubungan kita sekarang, SMS, telefon, guna web SPR. Kalau the most up to date tu, masa itu juga web SPR lah. Ataupun telefon. Beritahu IC number, cukup. Nama, kita akan beritahu. Jadi bila dia perolehi kata, oh, bagaimana nama saya terpotong? Dulu, nama saya ada dalam senarai pemilih. Macam mana sekarang nama saya tidak ada? Ya? Jika berlaku seperti itu, kita akan semak. Mengapa berlaku begitu? Jadi, kerjasama pemilih sangat penting kepada SPR. Jadi maknanya, bulan semak ini, bulan Jun ini sangat penting supaya rakyat Malaysia yang nama dia not up to date, maklumatnya not up to date, kita berkemaskan bagi mereka yang belum mendaftar sekarang. Jadi kalau dia mendaftar bulan Jun ini, second quarter ya, last month of second quarter of this year, nama dia insya-Allah akan diwartakan bulan Ogos. Jadi kalau pilihan raya lepas bulan Ogos, September, Oktober, November, December or next year, jadi nama dia adalah. Tapi kalau tunggu pula third quarter, third quarter ialah Julai, Ogos, September. Third quarter ya. Jadi kalau September and November baru namanya diwartakan. Kalau pilihan raya selepas bulan November tahun depan misalnya, nama dia termasuklah. Jadi saya menasihatkan supaya jangan menangguh-nangguhkan untuk menyemak dan juga jangan menangguh-nangguhkan untuk mendaftar.